Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Fatin Soya Cincau. Sekarang anda bersama saya dalam segmen perkembangan maklumat vaksin COVID-19 di Malaysia. Dalam segmen ini saya akan kongsikan kepada anda apa-apa sahaja maklumat, berita dan isu berkaitan vaksin COVID-19. Dalam video hari ini, antara isu yang akan diketengahkan ialah mengenai vaksin AstraZeneca. Eropah telah meneruskan program vaksinasinya dengan menggunakan vaksin AstraZeneca. Tetapi baru-baru ini ada kebimbangan timbul dalam kalangan masyarakat di Indonesia. Adakah vaksin AstraZeneca ini halal? Adakah ia menggunakan tripsin yang berasal dari daging babi? Kita mulakan dengan status vaksin AstraZeneca di Indonesia. Ada dua pihak mengeluarkan fatwa mengenai status halal vaksin ini, iaitu Majlis Ulama Indonesia MUI Pusat dan Majlis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur. Menurut MUI Pusat, vaksin AstraZeneca adalah haram sebab mengandungi enzim tripsin berasal daripada daging babi. Barang yang berasal daripada daging babi tidak boleh disucikan walaupun terdapat manfaat. Analogi anggur menjadi arak kemudian menjadi cuka tidak boleh dipakai sebab anggur tu sememang asalnya halal. MUI Pusat menggunakan mazhab Syafi'i dan menurut mereka vaksin ini boleh digunakan atas alasan sebab kecemasan dan sehingga alternatif halal itu ada. MUI Jawa Timur pula cakap vaksin ini halal kerana hasil akhir vaksin ini telah suci daripada babi. Jawa Timur gunakan mazhab Hanafi dan juga Maliki. Beberapa hari kemudian, pihak pengeluar AstraZeneca telah menyangkal dakwaan bahawa ia menggunakan tripsin yang berasal dari babi dalam vaksin COVID-19. Menurut pengarah AstraZeneca Indonesia, Rizman Abuderi, dia mengatakan bahawa pada semua tahap produk penghasilan vaksin ini tidak ada penggunaan atau sentuhan dengan produk yang berasal dari babi atau apa-apa haiwan sekalipun. Pada 23 Mac 2021, Presiden Indonesia Joko Widodo mengadakan lawatan di pusat vaksinasi daerah Jombang. Beliau mengatakan bahawa Majlis Ulama Indonesia Jawa Timur telah memutuskan bahawa vaksin COVID-19 AstraZeneca halal digunakan. Sekiranya anda mempunyai ahli keluarga yang masih belum mendaftar vaksinasi untuk COVID-19, MySejahtera kini membolehkan anda mendaftarkan tanggungan untuk mendapatkan vaksin bagi pihak mereka. Ia boleh merangkumi ibu bapa, datuk nenek, ibu bapa mertua atau anak-anak yang berusia 18 tahun ke atas. Untuk mendaftar tanggungan, anda hanya perlu buka aplikasi MySejahtera, pergi ke skrin utama, klik pada vaksinasi COVID-19, kemudian masukkan maklumat tanggungan yang anda ingin daftar. Anda boleh daftar sebanyak mana pun tanggungan yang anda mahu, tetapi setiap tanggungan hanya boleh dihubungkan kepada satu akaun MySejahtera sahaja. Jadi, jika abang atau kakak anda sudah mendaftarkan ibu bapa anda pada MySejahtera mereka, anda tidak boleh mendaftarkan ibu bapa anda pada MySejahtera anda. Sebelum itu, pastikan anda telah meminta izin tanggungan sebelum mendaftarkan mereka. Anda pernah tertanya-tanya tak apa yang akan berlaku sekiranya anda telah selesai menerima suntikan 2 dos vaksinasi? Ini adalah gambaran tentang kejadian selepas menerima suntikan vaksin. Melalui Twitter, Brian Lim, salah seorang petugas barisan harapan di Hospital Umum Sarawak, dia ada berkongsi tweet tangkap layar aplikasi MySejahtera miliknya di Twitter. Pada perkongsian itu, dia menunjukkan bahawa dia telah mendapat CJ digital sebagai pengesahan bahawa dia telah menerima 2 dos vaksin. Dalam CJ itu tertera beberapa butiran penting seperti waktu dan tarikh penerimaan dos dan juga jenis vaksin yang diterima. Dalam tangkap layar itu dapat dilihat bahawa dia telah menerima Comirnaty yang merupakan jenama vaksin yang dihasilkan oleh Pfizer-BioNTech. Disertakan juga nombor kumpulan untuk rujukan. Kementerian Kesihatan telah mengumumkan bantuan khas kewangan kesan mudarat vaksin COVID-19 untuk memberikan pempasan sekiranya ada berlaku kesan sampingan atau kematian yang berkaitan dengan vaksin COVID-19. Pampasan sebanyak RM50,000 akan diberikan kepada individu sekiranya terdapat kesan sampingan yang serius dan memerlukan rawatan di hospital dalam jangka masa panjang. Sekiranya terdapat kecacatan kekal ataupun kematian pula, kerajaan akan memberikan pampasan sebanyak RM500,000. Dana awal 10 juta telah disediakan di bawah Kumpulan Wang Amanah Bantuan Bencana Negara KWABBN dan ini akan dikendalikan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
KKM ada menubuhkan 3 jawatan kuasa untuk memantau dan menilai kesan dan keselamatan vaksinasi ini. Ini termasuklah jawatan kuasa pharmacovigilance yang bertugas memantau dan menilai kejadian buruk setelah imunisasi. Kedua ialah jawatan kuasa teknikal perubatan untuk menentukan sama ada terdapat hubungan kausal antara vaksin COVID-19 dan reaksi buruk. Seterusnya ialah bantuan khas steering community mengenai kesan berbahaya vaksin. Ia akan memberikan persetujuan untuk memberikan bantuan keuangan berdasarkan penemuan pada dua-dua jawatan kuasa tadi. Setelah kes dinilai oleh 3 jawatan kuasa ini, barulah NADMA akan mengeluarkan pampasan. Ramadan akan tiba tidak lama lagi dan tentunya umat Islam akan menunaikan ibadah puasa selama 30 hari sebelum menyambut Hari Raya. Menteri Hal Ehwal Agama di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zulkifli Muhammad mengatakan bahawa vaksin COVID-19 adalah dibenarkan dan harus dalam tempoh puasa. Beliau mengatakan bahawa pengambilan vaksin ketika puasa tidak akan membatalkan puasa. Dr. Zulkifli mengatakan bahawa Mufti Besar Arab Saudi Sheikh Abdul Aziz Al-Ashir juga mempunyai pandangan yang sama bahawa vaksinasi dibenarkan pada bulan Ramadan dan ia tidak akan membatalkan puasa. Setakat 23 Mac 11.59 malam, sejumlah 481,989 dos vaksin sudah diberikan dan ini termasuk dos pertama dan kedua. Sebanyak 51,621 individu telah menerima 2 dos vaksin. Sarawak mendahului dengan vaksinasi paling lengkap dengan lebih daripada 10,000 orang mendapat 2 suntikan. Diikuti oleh Pahang dengan 5,793 orang dan Perak dengan 5,337 orang. Dari segi pendaftaran, lebih daripada 6.4 juta rakyat Malaysia telah mendaftar untuk mendapatkan vaksin dan itu mewakili 26.56% daripada populasi yang disasarkan. Sekiranya anda belum mendaftar untuk suntikan, anda boleh lakukan pendaftaran itu sekarang di aplikasi MySejahtera atau anda boleh lawati laman sesawang vaksincovid.gov.my untuk mendaftar dalam talian. Anda juga boleh menghubungi talian 1-800-888-828 untuk pendaftaran. Apa dia? Tak dengar lah. Oh maaf, lupa nak padam ke ANC dekat phone telinga ni. Memang power lah phone telinga Jabra Elite 85T ni. ANC dia boleh padamkan bunyi sekeliling macam duduk seorang-seorang dalam bilik, tak ada orang lain. Lepas tu bateri pun tahan lama. Nah, phone telinga ni je, bateri dia boleh tahan 5.5 jam. Kalau dengan bekas pengecas ni, 25 jam boleh bertahan. Anda tahu berapa harganya? RM1,049. Tapi anda boleh dapatkannya secara percuma kalau sertai pertandingan kami ni. Senang je, tinggal komen dalam video YouTube bawah ni. Maklumat lanjut dalam video description YouTube ni ya. Oh kekasihku ini akan merasa gembira andai dapat bersama untuk selama-lamanya. Baiklah, itu sahaja perkembangan mengenai vaksin setakat ini. Sekiranya anda ada persoalan atau pendapat, anda boleh nyatakan di bawah dan saya akan menjawabnya pada video yang akan datang. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter dan Instagram. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Saya Fatih Soe, cincau, bye-bye.